Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Chow Keung Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Luki, KSN, pengurusi lembaga universiti dan ahli-ahli lembaga, Profesor Naib Chancellor dan tenaga pengajar dan pakar ekonomi yang hadir, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas inisiatif saudara meneruskan wacana ekonomi yang terus merubah dan mencabar. Dan supaya saya tidak ketinggalan cadangan Naib Chancellor untuk menjadikan ini sebagai acara nasional konsisten dengan ekonomi madani, saya minta nasihat KSN bagi yang familiar dengan Yes Minister series atau Yes Prime Minister BBC. Dia banyak bergantung kepada penasihat. Kalau saya KSN, kalau dia kata ya, saya pun ya. Kalau saya kata saya kurang setuju, dia nanti kata betul, Perdana Menteri benar, tapi kalau kata begitu nanti ada reaksi daripada akademik dan ada bantahan begitu begini. Jadi maknanya saya mesti jawab ikut saranan dia. Jadi saya setuju dan Naib Chancellor boleh angkatkan kertas supaya kita formalize. Seperti kita tahu Perkem ada sejarahnya dan beberapa input telah disampaikan oleh beberapa wakil dalam beberapa siri perbincangan dengan saya, dan saya manfaatkan tatkala menggubal dan merangka, terutama kerangka dasar ekonomi madani. Dan tema juga tentang ketahanan, keterangkuman, tentunya selagi dengan pemikiran madani. Masalah yang konvensional, perbahasan pakar ekonomi ialah tentang pemacuan pertumbuhan dan soal pengagihan yang adil dan bagaimana memastikan pembangunan ekonomi itu tidak menyebabkan tersisihnya atau terpinggirkan sebahagian masyarakat. Dan selalu saya ungkapkan pandangan John Rawls dalam soal keadilan ini, di mana perbahasan juga di antara pandangan ekstrim tentang meritokrasi dan tentang tindakan afirmatif. Saya rasa pendapat John Rawls tepat, bahawa keadilan itu tidak bermakna kalau tidak ada fairness. Jadi sementara kita akui negara ini harus dipacu dengan mengambil kira kepentingan meritokrasi, tetapi ia tidak boleh mengenepikan kenyataan sebenar yang berlaku tentang masyarakat yang terpinggir yang tidak punya keupayaan bersaing dalam keadaan yang adil. Dan sebab itu Rawls menyebut tentang justice as fairness. Dan sudah juga familiar dengan pemikiran Sandel yang menyanggah pandangan meritokrasi yang ekstrim, kerana kadang-kadang perbahasan meritokrasi termasuk dalam elit politik dan ekonomi itu mengusulkan suatu hal yang harus berlaku. Maknanya negara tidak boleh maju kalau tidak kita iktiraf meritokrasi. Tetapi negara juga akan dianggap tempang dan tidak terangkum sekiranya tidak mengambil kira kesenjangan yang berlaku, peminggiran masyarakat dan pengabaian sebagian masyarakat. Oleh demikian, kalau ikut ekonomi madani selari dengan tema ini, iaitu memang ketahanan itu perlu, tetapi keterangkuman yang melibatkan semua aspek, semua bidang dan semua kalangan rakyat, termasuk yang sekarang tidak mempunyai ruang dan peluang untuk bersaing secara adil. Saya menyingkap sedikit pengalaman yang lalu. Saya gunakan di antara lain kupasan analisis
BCG tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment, bahawa kenyataan yang harus diterima ialah bahawa kita sudah agak ketinggalan lebih 2 dekad dalam persaingan dari segi keupayaan membawa pelaburan, mutu pendidikan, dan dilihat dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi, mutu pendidikan, kesihatan, kemudahan asas, minat membaca, dan keseluruhannya itu nyata menunjukkan bahawa pertumbuhan itu agak mendatar ketimbang kelajuan atau pemacuan ekonomi yang berlaku di negara-negara lain, terutama di negara jiran. Tentunya kalau dibandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura, jelas ya perbezaan itu juga sangat ketara. Tetapi dengan negara yang baru berkembang, umpamanya Vietnam itu sangat mengesankan saya, kerana saya di antara pimpinan ASEAN yang awal menganjurkan dalam laporan kecil yang bebas, bukan mewakili kerajaan, One Southeast Asia, mengusulkan agar Vietnam itu diterima sebagai sebahagian daripada keluarga ASEAN, dan kita tidak tunduk pada tekanan Amerika Syarikat yang pada ketika itu sangat meminggirkan Vietnam. Dan oleh itu sebaik jadi Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, saya bawa satu perwakilan yang agak besar, bincang dengan mereka, dan malah mereka memberikan ruang supaya kita buka bank-bank. Kalau tak salah saya Maybank, Public Bank pada ketika itu pertama kali. Itu sekitar 90-an. Tapi saya berkunjung semula ke Vietnam bulan lalu dan mengambil masa yang agak panjang bicara dengan Perdana Menterinya yang mantan Menteri Ekonomi dan punya kekuatan disiplin ekonomi, tidak seperti saya. Tapi saya cuba dalam perbincangan itu melihat angka-angka perubahan yang besar yang berlaku, termasuk beberapa isu yang dekat dengan pandangan kita, umpamanya soal kesenjangan, soal peminggiran masyarakat, soal kelompok-kelompok minoriti yang tersisih, dan tentunya kemiskinan tegar dan kemiskinan yang ketara. Dan dalam semua ukuran, ternyata mereka telah jauh meninggalkan kita, walaupun dia bermula tahun 90-an ya, dan kita punyai keupayaan memulakan terutama di Pulau Pinang sudah jauh lebih awal dari negeri lain. Ini memberi kesan kepada saya bahawa soal kepimpinan, pengarahan negara, tata kelola itu sangat penting dan harus diutamakan ya. Malaysia punya keupayaan, ada potensi luar biasa, tetapi sama ada rusak atau tempang, justru kegagalan kita memberikan suatu pengarahan yang jelas dan mengizinkan ketirisan, kebocoran dalam bentuk rasuah atau penyelewengan, penyalahgunaan kuasa berleluasa tanpa ada tekad politik untuk mengawal. Saya sudah lihat umpamanya dari yang penyebaran kami ekonomi madani memudahkan tentang apa yang berlaku sejak kemerdekaan dan apa yang menyebabkan kita agak muram ekonomi dan pertumbuhannya sejak 98. Mana kita belum berupaya bangkit dari krisis yang melanda negara 1998. Sebab itu dalam ekonomi madani ini saya menganjurkan suatu anjakan besar. Istilah anjakan jadi digunakan sudah lama. Sebab itu di JPM dan di Kementerian Kewangan, Tan Sri ada dan Datuk Johan pun ada, saya anjurkan mereka baca semula Thomas Kuhn, kerana pahaman dia tentang paradigm shift
dengan apa yang diwar-warkan itu tidak sama. Kita bawa perubahan kecil-kecilan, kita kata paradigm shift. Paradigm shift itu melibatkan juga structural, melibatkan propensity to change, ya, reform yang bermakna. Dan ini tidak semestinya popular dan menyenangkan, ya, kerana ia akan tentunya mengaitkan atau mencabar kedudukan elit politik atau ekonomi yang sudah selesa dengan sistem yang ada. Sebab itu saya menyebut hal ini supaya merayu kepada rakan-rakan bahawa ekonomi itu membantu, ya. Ini mesti ada usaha yang menyeluruh, ya. Dan usaha ini tidak mudah. Orang yang biasa umpamanya meletakkan tiap pelaburan yang masuk nanti ada agen yang menetapkan sedikit komisen. Setiap kontrak yang diberikan mesti ada peratusan kickback. Setiap pesuastaan diberikan mesti ditentukan anak, isteri, keluarga yang terlibat. Ini sudah menjadi sistemik, ya. Ramai elit politik yang mencabar saya bosan dengan mendengar soal rasuah dan tata kelola. Tetapi bagi saya, selagi tidak ada kekuatan politik menangani isu ini, saya tidak fikir ekonomi madani, ketahanan, keterangkuman itu akan dapat diterjemahkan dalam bentuk yang serius dan bermakna. Sebab itu saya ingin menggesa saudara untuk sekurang-kurangnya memahami mengapa saya agak keras dan tidak mau tolak ansur dalam soal ini. Ya, kita warisi satu sistem, orang boleh pertikai kadang-kadang kedudukan jemaah menteri, tetapi yang mampu saya lakukan ialah sebaik saja pentadbiran ini wujud dan pimpinan baru memberikan perakuannya, saya tidak mungkin mengizinkan keterlanjuran ini berlaku dari mana-mana kalangan pimpinan di negara kita. Seandainya berlaku, arahan saya kepada semua agensi penguatkuasaan, sama ada LHDN ataupun SPRM ataupun siasatan komersial dan jenayah dan bank negara, untuk terus memaklum kepada saya sementara tindakan diambil, saya tidak akan izinkan mereka bertapak dalam barisan pimpinan. Dan mudah diungkapkan, sukar dilaksanakan, kerana kita berdepan dengan realiti politik yang ada. Orang-orang ini tentu tidak akan berdiam diri, akan bertempur secara ganas dengan segala kekuatan dana yang ada. Ini bukan kempen politik PRN, ya, tetapi menyatakan bahawa perbicaraan tentang ekonomi makro dan dasar ekonomi tidak mungkin terlepas dari pendirian pimpinan politik, pengurusan keuangan negara, tata kelola, ya, kita harus bermula dari itu. Dan sebenarnya ekonomi madani bagi saya itu takluk kepada isu ini. Malah bila saya bincang soal madani tentang kemampanan, bagi saya dari sudut medium atau long term, kemampanan itu mesti terangkum, ya. Tidak ada kemampanan yang kalau tidak ada ketahanan dan keterangkuman. Dan oleh demikian kita tentunya akan beroleh manfaat daripada penghujahan pakar-pakar ekonomi dalam bidang masing-masing, melihat daripada kerangka besar hala tuju negara yang cuba kita jelaskan dan carakinkan dalam bentuk format yang tidak semestinya perfect, dan jika ada input yang lebih baik untuk memperkukuh, saya bersedia untuk membawa sedikit sebanyak penyesuaian. Tapi balik kepada soal anjakan paradigma yang dibicarakan, itu lebih mendesak sekarang dari tatkala Thomas Kuhn bicarakan soal anjakan, kerana semua orang bicara tentang post normal times, pasca normal, tetapi pendekatannya masih lama.
Kalau pasar normal itu menuntut anjakan paradigma, tetapi kalau kita lihat umpamanya beberapa acara program kita itu hanya sedikit penyesuaian. Pasca normal kerana apa? Kerana keadaan sekarang ini berlaku, perubahan itu sangat pesat, beberapa perubahan yang tidak mungkin terduga, termasuk transformasi digital. Satu, ancaman persekitaran dan climate change yang disebut. Dua, migrasi, ketidaktentuan geopolitik yang disebut oleh Ketua Menteri sebentar tadi, yang berlaku yang disebut dalam ungkapan United Nations spontaneity, dia spontaneous, dan simultaneity, dia simultaneous. Jadi dalam hal ini pimpinan atau elit politik dan ekonomi harus melihat semua ini dan meyakinkan kita apakah langkah-langkah kita ambil ini dapat membantu membawa perubahan dan mengangkat martabat ekonomi negara. Kalau dilihat umpamanya dalam satu negara, kita lihat semua bidang kita ada masalah. Tentunya minat saya bermula dengan pendidikan. Kemudian Kementerian Kesihatan kata tidak terkawal pendidikan kalau kesihatan tidak terurus. Kemudian Kerja Raya menyatakan prasarana harus cukup. Kemudian ya, tentu pakar pendidikan mengatakan kurikulum harus jelas. Mesti ada access to atau democratization of access to quality education. Jadi ia mestinya melebar. Tapi bila saya lihat, yang saya selalu canangkan dan minta tindakan segera ialah hal-hal yang basic, tidak terurus ya. Selama puluhan tahun sudah semua berpengalaman dari sekolah. Bila saya tanya cara rambang semalam di Sik, kemudian di Baling tengah malam semalam, saya tanya ibu bapa dan anak-anak, boleh sebut sekolah yang rosak tandasnya? Semua angkat tangan. Maksudnya hampir setiap sekolah, terutama sekolah desa dan pinggir bandar atau di kalangan yang diduduki oleh urban poor, itu semua tandas rusak. Saya turun helikopter di January, January sensitif sikit malam, dan tanya pengetua sekolah menengah kebangsaan Telui Barat ke apa? Telui lah. Saya kata sekolah, cikgu berapa tandas rosak? Dia kata 4. Ya. Hal ini ada yang kata soal remeh, bagi saya soal basic, ya. Soal anak-anak kita, ya. Saya sebut anak-anak kita sebab kalau nak jadi pimpinan, dia fikir anak dia hanya di sekolah dia Mansara, rosak negara. Dia mesti ada satu perasaan passion dalam education ini, bahawa anak-anak dia itu anak-anak semua rakyat, majoriti Melayu sebenarnya. Maknanya kita bermula dari satu tahap yang sangat rendah dari segi kenyataan di bawah. Tidak siapa boleh nafikan prasarana sekolah kita ikut di antara yang terbaik di sekolah negara sedang membangun. Tetapi pengurusan sekolah dan maintenance sekolah itu begitu jelek sehingga perkara basic itu tidak dapat diatasi. Jadi saya beritahu pada Saudara Fadlina dan Ketua Setiausaha, tanpa tolak ansur, saya wajibkan semua tandas, semua sekolah di Malaysia diperbaiki sebelum Disember 2023. Dan bercampur dengan klinik desa yang mendalam belanja 1.4 bilion ringgit. Saya kata aneh, inilah satu negara repair tandas 1.4 bilion. Tapi that's the reality. There's a problem yang disebut dalam Club of Rome report itu sebagai problematik, ya, iaitu kenyataan dia.
Kemudian soal kemiskinan tegar, saya terima kasih juga kerana ada input daripada rakan-rakan profesor universiti. Ya. Kemiskinan tegar dengan ukuran dia, ya. Kemudian Kementerian Ekonomi berikan jumlah lebih kurang sikit 136,000. Tapi bila saya bertemu dengan pegawai-pegawai daerah, mereka akui bahawa ada angka-angka yang ataupun keluarga yang tidak dimasukkan. Dan saya panggil, saya undang bersama KSN dan KPPA semua pegawai daerah dan pegawai jajahan Kelantan ke Sungai Petani dan beri arahan yang jelas. Pegawai daerah harus bertanggungjawab kalau ada keluarga kemiskinan tegar ini yang tidak dikenal pasti, kerana saya juga nak pastikan ya, sekurang-kurang langkah awal menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. Ada yang mengatakan it is unrealistic economic proposition. I disagree. Malaysia bukan negara yang miskin, kita mampu. Kita nak bicarakan soal ekonomi madani, mercu tanda, digital technology, Infineon masuk 10 bilion euro. Tetapi yang perkara basic, orang paling miskin, yang kemiskinan tegar saya maksudkan ini, orang yang tidak mampu beli susu untuk bayi, orang tidak mampu beli uniform sekolah untuk anak belajar. Jadi saya tidak fikir saya mahu terlangsung dalam ini. Jadi insyaAllah, dan Kementerian Ekonomi khususnya UPE memantau pelaksanaannya bersama ICU, dan saya juga akan menerima baik beberapa pandangan saudara, kerana Kementerian Ekonomi menyatakan bahawa harus ada tindakan susulan melalui tekun atau amanah ikhtiar supaya dia tidak selamat dinoktahkan tahun ini bersambung tahun depan. Melainkan kalau di kalangan orang yang sakit ataupun warga yang betul-betul tua dan uzur dan OKU, itu terkecuali. Tapi yang lain itu harus ada tindakan susulan yang kita uruskan melalui tekun, amanah ikhtiar dan lain-lain. Jadi saya bagi gambaran ini kerana bagi saya hal-hal ini harus diselesaikan. Kalau tidak, kita tidak dapat yakinkan. Ini tidak ada disconnect tentang economic proposition, theoretical propositions yang lunak dan baik, tetapi tidak meyakinkan rakyat. Dan ini jadi masalah kita selama ini. Ya. Kita bercakaplah apapun, ya, di sana dia kata Melayu takkan selamat. Atau Cina seperti Chow dan DAP ini nak ambil alih negara kita. Ataupun Islam tak dapat tegak. Jadi wacana itu berbeza sama sekali. Tapi itu kita harus tangani cara berperingkat. Tapi sekarang ini hal ini harus diselenggarakan. Saya pergi ke Lok Kawi, Kamp Tentera Sabah, kemudian PGA Sungai Petani, dan lihat, dan juga TUDM Bagan, dan lihat perumahan tentera dan polis itu dalam keadaan yang sangat tenang, ya, dari tandasnya, bumbungnya, dindingnya ada masalah. Ramai terabai selama ini. Nah, kita bercakap ini teori ekonomi, Allahyarham Profesor Engku Aziz, tentang low productivity, irregularities in marketing, infrastructure and neglect. Itu tahun 1960-61. Itu saya tengok neglect ini bukan sekadar orang miskin masuk rumah. Jadi saya dalam keadaan kekangan ekonomi sekarang dengan 1.5 trilion ini, bagaimana nak uruskan? Tetapi saya tidak fikir adil untuk menangguhkan hal mereka, walaupun transformasi digital itu sangat mendesak. Training TVET yang akan saya singgung sedikit nanti, itu juga sangat mendesak. Jadi oleh demikian saya telah segerakan kelulusan, sekurang-kurangnya perbaiki kemudahan asas yang basic kepada perumahan polis dan tentera itu, 200 juta ringgit polis dan 200 juta ringgit tentera, sekadar yang asas saja. Dan ini termasuklah perumahan penjara Sungai Buloh. Karena saya lama sudah berkawan dan jadi keluarga dah, dan mereka asyik WhatsApp, Datuk sahabat, dan sekarang dah jadi Perdana Menteri, tolonglah tengok rumah kami ni bumbung dah bocor.
Dan kemudian kalau hal ini dapat ditangani dalam masa singkat, barulah kita boleh maju sedikit dengan meyakinkan. Kerana kalau menyebut tentang keterangkuman, ya, dari sudut pelbagai bidang, juga pelbagai kalangan rakyat. Jadi kalau ini dibicarakan, baru boleh meyakinkan. Baik, saya bicara dengan Infineon 1,5 bulan lebih yang lalu. Mereka datang hantar wakil minta bertemu saya dengan Menteri MITI, beberapa penjelasan. Sebelum mesyuarat lembaga 3-4 hari yang lalu di Jerman. Kerana mesyuarat itu penting kerana ada persaingan permintaan Malaysia dan beberapa negara termasuk Eropah dan Amerika yang memberikan kemudahan. Saya tidak boleh sebut nama negara kerana ini soal kepentingan korporat syarikat, dan insentif yang sangat baik. Tetapi bila ditanya tentang Malaysia, keadaan di Malaysia, tentu soal insentif, soal TVET, anak-anak lulusan TVET dan latihan kejuruteraan umumnya sangat baik. Memang lulusan UKM atau USM umumnya dia bangga, dia dapat laporan lulusan. Tapi yang dia sebut, macam tu jangan, negara aman, kestabilan politik. Kestabilan politik mana kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri, ya. Kita faham tu. Dia kata, jadi saya tanya, baik, ini akan menyebabkan dia akan membawa usul di lembaga sama ada memilih Malaysia dalam expansion ini atau beberapa negara lain di Eropah ataupun di Amerika. Bab itu selesai. Tetapi yang saya tanya dia pula, apa kekurangan? Dia kata memang kelayakan, kepintaran, disiplin anak-anak kita sangat baik. Kekurangannya ialah tentang upskilling, niche, peringkat tinggi yang nampak tidak dapat dipenuhi dalam sistem pendidikan, latihan kita, sama ada di Institut Kemahiran atau TVET atau universiti. Elon Musk, walaupun dalam perbicaraan saya dengan dia tidak menyentuh hal ini, tapi dia hantar wakil selepas itu. Bila dia beritahu dia setuju untuk jadikan Cyberjaya ibu pejabat bagi rantau, dia hantar wakil dia dan menemui saya, beri pandangan yang sama, ya, tidak dipertikai soal disiplin, kecekapan, tetapi kita tidak dapat memenuhi that particular niche of level of specialization that is required to fulfill the requirements of the industry, much more sophisticated and changing fast. Pengurusi Geely, saya jumpa di China, di Beijing, kemudian datang di sini. Masa itu dia telah sedang merangka sama ada nak teruskan projek Automotive City di Tanjung Malim. Maka saya bagi galakan, dan Alhamdulillah di antara perkara yang menarik bagi mereka ialah tentang politik yang stabil dan pengarahan ekonomi yang sangat jelas bagi dia. Tapi bila saya tanya, kadang-kadang mereka polite, dia bercakap Perdana Menteri ini polite, melainkan profesor dia bercakap memang terang-terang. Kalau dalam dialog tu terus, saya setuju ni tapi saya tak setuju yang ni. Itu profesor lah. Tak apa, it's good. Tapi bila saya tanya 2 kali, saya kata, tell me, what else can we do? Itu dia sebut yang sama. Ya, bahawa lulusan TVET, lulusan universiti, your engineers, kata dia, the best in his experience. Ya, your engineers. Tentang disiplin, tentang kecekapan. Tapi saya tanya apa yang kurang? Dia jawab hal yang sama. That niche is lacking. Cuma saya minta dia bantu. Dia kata okey, dia next semester dia akan ambil 300 jurutera muda kita untuk dia latih di Universiti Geely di China. Baik. Soal yang challenge yang saya nak bagi kepada universiti-universiti ialah harus mengambil tahu bahawa tidak menusabah untuk TVET selepas training bagi additional training, atau universiti bagi additional kalau perlu, ya, tetapi
kalau kita ambil tahu tentang mismatch yang berlaku ini atau keperluan niche universiti, dan saya telah sebut kepada Menteri Pendidikan Tinggi Tun Sri Khalid Nordin supaya bincang dengan pimpinan universiti dengan sedia maklum tentang keperluan ya Geely, Elon Musk, Tesla dan Starlink dan SpaceX. Sebab SpaceX ni ada operasi 3 syarikat di sini yang membantu menyediakan beberapa keperluan SpaceX, dan dia ambil sikap terbuka untuk menjadikan Malaysia gelanggang. Kemudian Aramco yang akan membesarkan operasi di sini, Arab Saudi yang telah memilih Malaysia, dan sebagai pusat pelaburan Asia Tenggara. Petang ini 7:30 malam insya-Allah saya akan bincang dengan Tayyip Erdogan, Presiden Turki, kerana dia berhasrat untuk meletakkan operasi untuk rantau ini, terutama dalam beberapa bidang yang Turki nampak jauh ke depan, seperti drones. Sebab drones dia boleh jual ke Rusia, dia boleh jual ke Ukraine, dia dijual ke banyak negara-negara lain ya. Jadi sebagai yang saya sebut, syarikat besar ini dia memerlukan puluhan ribu tenaga, bukan seperti mana unjuran Perikatan Nasional untuk 30 tahun akan datang. Tak, ni untuk tahun depan, tahun ini dan tahun depan. Itu beza kita dengan mereka. Dia ada far-sightedness 30 tahun. Kita kata no, immediate need, sebab pengangguran dan ekonomi harus dipacu sekarang. Baik, seperti mana Naib Chancellor sebut, akhirul kalam. Saya tak tengok teks ni, susah payah dia siapkan yang teleprompter ni. Staff saya memang, itu yang sebab saya tertinggal pengumuman kerusi marhum Tun Dr. Ismail di UKM. Jadi saya terpaksa buat kenyataan media tambahan sebab kita tak baca teks. Ada juga kadang-kadang saya baca, tapi kadang-kadang baik. Yang saya kata akhir ni apa? Kita kena tanya, kalau kita ambil langkah-langkah segera membetulkan kelemahan-kelemahan ini dan dengan syarat tata kelola baik, politiknya stabil dan tegas soal ketelusan dan tata kelola, saya inginkan negara ini kembali ke landasan dan mampu diangkat. Sebab itu unjuran itu agak, ada yang katakan tidak realistik. Saya tidak setuju ya. Umpamanya kelemahan kita ni apa? Kelemahan kita kebanyakan tata kelola dan lack of direction. Kalau ini dapat diurus, clear direction ya. The economics, bukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi sahaja yang punya kepakaran. Kita harus memanfaatkan ya, kekuatan yang ada di seluruh negara untuk mencoba merumuskan. Dan dalam ekonomi madani kedua yang saya kebentangkan bulan Oktober, saya nak jadikan ini sebagai perancangan ekonomi yang dibuat bersama ya, oleh kerajaan, kementerian, institusi pendidikan negara dan universiti-universiti. Ini a major radical move yang saya cabar Datuk Johan untuk pimpin dan laksanakan. Dan saya percaya dalam mesyuarat MOSTI, mesyuarat Majlis Sains Negara 2 bulan yang lalu, itu arahan saya yang jelas ya, bahawa Kementerian Sains harus memanfaatkan semua institusi pendidikan dan sains negara, dan mesti ada sinergi dengan universiti tanpa kecuali. Sebab ada kepakaran universiti mesti dimanfaatkan sepenuhnya, kerana ini belum dilakukan dengan sepenuhnya. Ini satu kerugian kepada negara. Ini beberapa penyesuaian. Saya tidak katakan ini belum berlaku, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi saya dah minta laporan secara terperinci tiap universiti, berikan bidang-bidang yang tenaga akademik atau penyelidik yang mampu, dan kita boleh sesuaikan di jabatan mana dan kementerian mana supaya ada sinergi ini dan dimanfaatkan. Saya lihat negara China itu lebih aktif memanfaatkan ini. Kita masih lagi kerja silo, ikut pendekatan yang lama.
negeri China, saya ke Tsinghua University itu beberapa tenaga pengajar, profesor dia sekitar 82 orang tak salah saya, semuanya ini diterapkan ada sinergi dengan pusat-pusat pendidikan sains, matematik, social science, geopolitik dalam merancang bagi pihak pemerintah. Jadi hal ini insya-Allah akan dibetulkan. Andaian ini dapat kita lakukan dalam tempoh yang segera, kita boleh pacu mencapai pertumbuhan hingga 6% ya, dalam masa singkat, dan pelaburan yang bertambah yang luar daripada jangkaan. Pelaburan yang datang ini dan saya menjelang suku tahun akhir di Malaysia ini dengan pengumuman-pengumuman sebahagian yang disebut tak termasuk Bosch di Pulau Pinang penambahan, dan pelaburan syarikat-syarikat Jepun yang sedia ada. Kadang-kadang kita sibuk pergi ke luar negara tarik pelaburan, padahal bila saya bicara dengan pelabur Jepun yang sedia ada di Pulau Pinang dan di Lembap Kelang dan beberapa negeri, Kulim High Tech, itu dalam pertemuan itu dengan beberapa jaminan daripada kerajaan, ada komitmen untuk terus meningkatkan pelaburan sebanyak 28 bilion ringgit. Ya. Jadi hal ini yang dan tentunya juga terlibat domestic investments ya. Jadi saya harap sudah lihat umpamanya apa yang kita unjurkan di bagi negara, dan saya minta input daripada saudara dan teguran dan kritikan. Saya okey, tak ada masalah tu. Ada orang bimbang kalau tenaga akademik ini berikan pandangan yang agak sedikit menyimpang. Saya tak ada masalah itu, tapi saya mahu kalau boleh kita kerja sebagai satu pasukan dengan sinergi yang jelas di antara universiti dan kerajaan. Dan saya akan minta supaya Kementerian Keuangan akan memulakan tradisi ini. Belanjawan madani kedua bulan Oktober ini akan merangkum semua kekuatan yang ada pada kementerian dan kerajaan dan juga universiti tempatan awam dan swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.